Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 23 Februari 2018. Isu minum ketum untuk khayal bukan perkara baru. Serbuan, rampasan dan tangkapan sudah banyak kali dilakukan. Bagaimanapun yang mabuk ketum dan yang menjual terus bermaharajalela seperti tidak gentar dengan undang-undang. Lebih membimbangkan, kreativiti tidak kena pada tempatnya seperti mencampur air ketum dengan ubat batuk dan air kola yang disebut sebagai cakoroy semakin menjadi-jadi. Mat Langgar redah kedai jual air ketum dan bertemu dengan kaki cakoroy di Jitra Kedah. Saksikan pendedahannya. Isu ketum ni bukan dah baru. Sampai bila nak habis pun aku tak tahu. Yang harap jadahnya anak-anak Melayu yang ramai minta kedara ketum ni. Semua nak bagi pening. Tak cukup dengan ayam ketum, mereka modify jadi cakoroy. Tambah ubat batuk dengan ayam kok dalam ketum tu. Ini lagi tambah pening siapa yang telan cakoroy ni. Aku terjah satu kedai dekat Jitra. Kedai buruk je. Tapi geng kaki ketum tak putih-putih beli ketum. Haram jadah sungguh. Tak percaya hang layan video ni. Pandai benda ni. Salah ni sebab salah tak boleh buat daripada pandai no. Ya. Anak kami pun tak kata orang. Saya tak kira apa ni. Lah ni, kedai ketum aku dah tunjuk dekat hamba. Tunggu apa lagi? Sapu sajalah. Lagi satu. Yang farmasi jual ubat batuk suka-suka je pun kita tak boleh biar. Depa pun hamba kena sapu kak. Jangan tengok saja. Sedih. Haram jadah sungguh. Penjenayah, penyamun, penjangak. Hamba jaga. Aku duk perhati je ni. Tunggu. Kejam dan apa motifnya? Sabtu lalu, warga emas Abdul Halil Muhammad Nur, 66 tahun, ditendang penunggang motosikal ketika dia menunggang motosikal di Jalan Persiaran Gurney, Georgetown. Akibatnya, Abdul Halil letak 4 tulang rusuk kira-kira serta luka kedua-dua tangan, lutut, ibu jari kaki dan menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Wartawan Hazli Hadi Hassan dan juru video Mikael Ong ada laporannya. Saya 5 minit sampai rumah dekat tu yang belakang tu yang tak ada apa pun. Saya dekat. Saya ada musuh lah. Tak ada musuh apa pun. Mungkin dia tersilap orang atau apa. Tapi tak mungkin dia silap orang. Macam pada aim saya putih. Dia akan keluar dalam masjid. Dia pertengahan dia arah. Yang dia nampak saya tu, baru dia start mutu. Dia rasa lah. Dia kan dia potong Uber tu dia buat. Itu lah. Okay, pihak polis telah menjalankan satu siasatan di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan, iaitu mendatangkan cederaan parah kepada manusia lah. Di mana satu kejadian telah berlaku pada 17 Februari pada jam lebih kurang 5.30 petang di persimpangan Jalan Geni lah, Pulau Pinang. Di mana satu lelaki Melayu telah ditendang oleh suspek yang masih belum dikenal pasti lah, di jalan tersebut. Dan pada keesokan harinya, anak mangsa telah membuat satu laporan polis di Balai Polis Pulau Tikus. Jadi saya menyerulah kepada suspek supaya menyerah diri untuk membantu siasatan dalam kes ini, dan juga kepada orang ramai yang menyaksikan kejadian ini supaya tampil membantu pihak polis.
pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam pada Rabu atas tuduhan membunuh seorang bayi perempuan minggu lalu. Tertuduh Muhammad Firdaus Saidon, 22 tahun, mengangguk faham sebab pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Muhammad Firdaus didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian terhadap seorang bayi perempuan dikenali dengan nama Nurul Ain Umairah Muhammad yang masih belum berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi kesalahan itu, Muhammad Firdaus didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan boleh dihukum gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Sekumpulan penjenayah berputih mata apabila wang yang disamun daripada peti wang di sebuah restoran di Taman Gombak Permai Selayang jatuh bertaburan menyebabkan mereka hanya dapat melarikan wang tunai RM50 sahaja. Dalam kejadian jam 6.30 pagi Ahad lalu itu, 4 lelaki yang bersenjatakan parang melarikan peti wang di restoran berkenaan. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Ali Ahmad berkata, 4 lelaki terbabit yang menaiki motosikal dan bersenjatakan parang dilihat memberhentikan kenderaan di hadapan premis berkenaan lalu memasuki restoran itu sebelum melarikan peti wang terbabit. Seorang lelaki mati ditikam oleh anak saudaranya sendiri dalam kejadian di Kampung Sembulan Lama petang Selasa. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang itu, Abdul Razi Bahadum, 56 tahun, ditemui mati dengan beberapa kesan tikaman di badannya. Difahamkan suspek berusia 30-an sudah ditahan selepas menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Bagaimanapun, sepasukan polis dari Unit Forensik Ibu Pejabat Kontijen IPK Sabah masih menjalankan siasatan berhubung punca sebenar mangsa ditikam. Menggunakan gambar bogel dan seksi serta video sendiri antara cara digunakan seorang janda anak 3 mempromosikan khidmat pelacuran kepada lelaki hidung belang di aplikasi WeChat. Malah suspek berusia 40 tahun itu mampu meraih pendapatan kasar antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan dengan bayaran khidmat ditetapkan berdasarkan pakej yang disediakan. Bagaimanapun, kegiatan suspek terbongkar selepas dia ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian kongsi gelap judi dan maksiat ditujuh Pejabat Polis Kontijen Terengganu kira-kira jam 11.15 malam di sebuah hotel pada Ahad. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Fazli Syam Abdul Majid berkata, wanita terbabit dikatakan mempromosikan perkhidmatannya melalui WeChat dengan bayaran antara RM200 hingga RM250 yang mana pelanggan perlu membuat bayaran pendahuluan terlebih dahulu secara atas talian. Katanya baki bayaran akan dilunaskan pelanggan di dalam bilik sebelum mengadakan hubungan seks dan suspek mencari pelanggan dengan bergerak sendiri menaiki bas ke seluruh semenanjung Malaysia kecuali Perlis. Sindiket pengedaran dadah terbesar di Melaka tumpas apabila dadah yang dibungkus menggunakan pembalut teh Cina bernilai RM3.7 juta dirampas di sebuah rumah di Malim. Selain dadah disorokkan dalam tong ais itu, polis turut menahan 8 suspek termasuk 3 wanita berusia antara 20 hingga 31 tahun dalam 2 serbuan di 2 rumah antara 2.30 pagi hingga 6.30 petang hasil maklumat dan risikan. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, antara dadah dirampas adalah 52.82 kg syabu, 33 gram ketamin dan sebiji pil ekstasi. Beliau berkata semua suspek yang ditahan adalah warga tempatan. Rampasan ini adalah yang terbesar di Melaka setakat ini dan jumlah bahan terlarang dirampas dipercayai mampu dibekalkan kepada kira-kira 260,000 penagih. Muhammad berkata pihaknya percaya semua dadah berkenaan untuk pasaran di sekitar negeri Melaka dan dipercayai diseluduk masuk dari negara jiran. Dan barang kemas yang bernilai RM10,566 dan juga 4 buah kenderaan yang terdiri daripada 2 perkong gembira dan 2 buah. Baiklah, sekian saja Kalender Jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam Kalender Jenayah untuk paparan berita menarik sebagai pengajaran dan panduan. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa saja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com.my. Sekian saja dari saya, Nabiha Kamal dan kru produksi Kalender Jenayah. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.